Okey, manuskrip. Okey, sebagaimana yang kita telah sebut dalam episod 2 pencarian negeri Saribas yang lepas, kami ada menyebut bahawa dalam usaha penemuan semula kerajaan Saribas yang hilang, The Lost Kingdom, usaha menjejak asal-usul Melayu Sarawak dalam kelompok Saribas, Melayu Saribas adalah bersandarkan kepada bahan-bahan sumber dan bukti. Tetapi kita akan mengambil 4 punca utama pensejarahan di samping sumber-sumber lain untuk menguatkan lagi kajian ini. Okey, jadi macam ni. Bagi menjelaskan lagi dan memudahkan sumber-sumber untuk dilihat, kami akan meletakkannya lah dekat ruangan ini supaya lebih jelas. Jadi boleh tengoklah nanti sumber dekat sini. Okey, sini lah. Penemuan manuskrip yang hilang dan kerajaan yang hilang di utara Borneo. Sumber yang menjadi backbone ataupun tulang belakang perbincangan ini adalah datangnya dari hasil kajian Dr. Sanib Said. Ini kajian ni, seorang sejarawan Sarawak yang mengkaji secara lebih terperinci berkenaan tentang syair tasilah ataupun syair Saribas kita panggil. Okey, berbalik kepada kajian. Menurut Dr. Sanib, pada masa ini terdapat 2 versi syair Saribas, iaitu salinan fotostat milik pengkaji awal iaitu Anthony Richard dan salinan daripada Pusat Sejarah. Sebelumnya, beliau berkhidmat, Anthony inilah berkhidmat dalam pelbagai jawatan di bawah pemerintahan Brooks sejak 1937 lagi. Tetapi beliau ni berkhidmat dengan kerajaan British, kerajaan kolonial British. Sebelum itu lebih lama, terutamanya di bahagian 1, bahagian kedua dan bahagian ketiga Sarawak. Perkhidmatan pertama Anthony ni dekat luar kawasan bandar, beliau adalah ditempatkan ke Saribas, kini dikenali sebagai Betung, di mana pada tahun 1937 perkhidmatannya telah ditamatkan secara tiba-tiba kerana peperangan berlaku. Tetapi berkhidmat lebih lama kemudiannya, iaitu dari tahun 1955 hingga 1961 sebagai residen Simanggang bagi bahagian kedua Sarawak, dulu pusat di Simanggang. Dalam tempoh inilah beliau mendapati terdapat ramai kerani Melayu adalah dari golongan perabangan dan berkait rapat antara satu sama lain. Yang menjadi titik tolak bermulanya minat barunya untuk mengkaji tentang orang Melayu Sarawak. Seperti yang tertulis dalam buku catatan beliau sebelum beliau meninggal dunia. Orang ambil buku dia. Jadi beliau kemudiannya menjadi sangat aktif dalam mengumpul sejarah-sejarah dan penceritaan lisan sejarah orang Melayu Sarawak ni. Dan pada tahun 1961, Abang Hasan Abang Wi, seorang ketua kampung di Sepauh, menunjukkan kepada beliau sebuah manuskrip syair lama kepadanya. Dengan usaha kerasnya mengusahakan manuskrip ini tadi, menyebabkan beliau akhirnya menjumpai iaitu seorang lelaki Melayu yang tepat untuk mentransliterasi, manuskrip syair Saribas ini ke dalam teks Melayu Roman. Jadi pada akhirnya di tahun 1963 beliau berjaya menerbitkan artikel pendek tentang keturunan beberapa orang Melayu Saribas dan buku kecil legenda terkenal Dayang Tandang Sari, ataupun kita panggil Dayang Isah Tandang Sari, yang macam yang ada dekat pusat sekarang lah. Okey, dalam surat kepada Robert Rees, beliau memberi penerangan terperinci tentang manuskrip asal yang ditulis dengan pensel. Dalam pensel dia tulis. Dia berbunyi macam ni: The hikayat I have is from the Saribas. It is a silah-silah in syair form that used to be recited and was written down on poor paper in 1946 or 47. I only possess a photostat copy, now 20 years old, and a typed manuscript, part of which I have yet to check against the Jawi. Belum dicek dalam Jawi. Jadi dia berbunyi macam ni: hikayat yang saya miliki adalah daripada Saribas. Ia adalah silah-silah dalam bentuk syair yang pernah dilafazkan dan ditulis di atas kertas daif pada tahun 1947 atau 46 ataupun 47. Saya hanya memiliki salinan fotostat sekarang, yang di mana ia telah berumur 20 tahun, dan manuskrip bertaip sebahagian daripadanya saya masih belum semak dengan Jawi. Belum siap lah maksudnya, belum siap. Jadi beliau telah membuat salinan fotokopi syair itu, dia fotostat syair itu menggunakan kaedah negatif yang lama lah, sistem fotostat yang lama, yang menghasilkan image strip putih dengan latar belakang hitam, macam itulah sepenuhnya, dan mengembalikan semula manuskrip yang original tu, yang asal kepada Abang Hasan, yang dianggarkan maybe dipulangkan pada September 1962 ataupun 63. Jadi tapi malangnya, rupa-rupanya Abang Hasan tidak mempunyai anak.
Justru usaha mengesan skrip asal menemui jalan buntu. Tapi menurut Dr. Zanib, versi ini dikenali sebagai versi Abang Hassan Anthony Richard, ataupun kita panggil versi AHA. Ingat, versi AHA. Tetapi salinan photostat pertama pada tahun 63 tidak terdapat dalam koleksi Unimas. Hanya 2 set salinan photostat terbaru bersaiz B5 yang ada di dalam kotak. Pada tahun 1980-an, Anthony Richard menyatakan bahawa dia telah membuat beberapa set salinan photostat. Satu set adalah untuk rakan lamanya yang ada di Museum Brunei, Robert Nicol. Dia kira di mana dia telah mendapati bahawa beberapa halaman tu telah hilang pula pages ni. Anthony Richard mengira bahawa terdapat kira-kira 7,600 baris dan beberapa kerat kemudian yang ditulis secara berpasangan couple di seluruh halaman. Jadi jawi dia mempunyai 7,800 baris bertulis, 7,800, dan menjadikannya 1,900 kuadrin. Manakala Robert Rees menulis bahawa manuskrip ini terdiri daripada hanya 400 muka surat tulisan jawi dan hampir 2,000 kuadrin pantun. Jadi cek ni, pemeriksaan ni yang lebih teliti terhadap Ahar menunjukkan bahawa ia mempunyai 162 folio dengan beberapa pendua. Setiap folio dia mengandungi imej 2 muka surat. Muka surat manuskrip lah. Manuskrip asal dengan ukuran 13 cm lebar dan 25 cm panjang. Tetapi ini mungkin bukan saiz sebenar halaman asal. Imej setiap satu ni dia mempunyai nombor halaman, nombor pages tu dalam skrip Arab yang dikira sehingga 232 halaman. Manakala dalam angka barat angka Arab barat, Arab dia ada barat, dia mempunyai nombor 234 untuk halaman menunjukkan jumlah halaman. Kiraan pada imej menunjukkan bahawa Ahar ni dia mempunyai 9 halaman yang hilang dan 2 tersalah letak. Seperti banyak syair Melayu Jawi, setiap muka surat asal terbahagi kepada 2 lajur, di mana baris ganjil 1 dan 3 kuadrin berada di lajur pertama, manakala baris genap 2 dan 4 pada lajur kedua. Setiap halaman mengandungi 15, 16 dan 17 baris, menjadikan 16 baris sebagai purata baris bagi setiap lajur lah, ataupun 32 baris setiap halaman yang akan memberikan sejumlah 7,488 baris dan halaman dengan 1,872 kuadrin. Walau bagaimanapun, mungkin terdapat lebih banyak lagi dengan kemasukan baru 9 buah muka surat yang hilang tu lah. Yang hilang tadi ni, yang sepatutnya memberi tambahan 144 kuadrin untuk menjadikan kumulatif jumlah keseluruhan kuadrin 2016. Syarat salinan photostat lama dalam imej negatif yang berlatar belakang warna hitam dan tulisan warna putih ni sukar untuk kita huraikan yang bertulisan Melayu Jawi. Sebab skrip Ahar ni dia sememangnya menghadapi pelbagai masalah, dan kerana inilah juga Anthony Richard ni mengalami kesukaran dan menyebabkan beliau tidak dapat berbuat banyak lah. Tak boleh berbuat banyak dalam selama 20 tahun tu. Tak cukup masa orang panggil. Okey, versi kedua Cik Syahir Tasilah ni merupakan salinan photostat dalam simpanan Pusat Sejarah Negara Brunei Darussalam yang diketuai oleh Pihin Awang Muhammad Jamil As-Sufri, seorang ahli sejarah Brunei yang sangat hebat. Penghujung manuskrip ni, beliau ni mendedahkan bahawa naskah ini adalah milik Abang Abdul Rahman bin Abang Daud dari Kampung Bungei, kampung saya, Kampung Bungei Debak, dalam bahagian Betong. Sekarang di mana? Sebelumnya di bawah Simanggang lah. Sebelum ni Debak tu di bawah Simanggang, bahagian kedua Sarawak. Beliau membuat beberapa interpolasi dan mendandatanganinya pada tahun 1965. Pihin Awang Muhammad Jamil ni mungkin telah diberikan salinan photostat asal, yang di mana beliau telah membuat salinan photostat untuk Dr. Zanib lah pada tahun 2005. Dan malangnya pusat itu melakukannya kiranya tak ada rekod pemerolehan, orang panggil dia number tu, untuk mengesan orang yang memberikan salinan itulah. Jadi lawatan kerja lapangan ke Kampung Bungei Debak pada tahun 2010 mendapati keberadaan Abang Abdul Rahman ni pada tahun 1980-an, dan hanya dapat mengesan anaknya yang tidak tahu asal usul syair itu, dan mendengar untuk mengalunkannya lah. Kita gelar skrip ni sebagai versi syair ARPS.
menunjuk kepada Abang Abdul Rahman dan Pusat Sejarah, ARPS. Ingat tu, itu versi kedua. Imej muka surat manuskrip asal ARPS menunjukkan bahawa ini adalah manuskrip asal Ahar yang sama yang ditemui oleh Anthony Richard sebelum ni pada tahun 1991. Kecuali Abang Abdul Rahman menginterpolasi syair dengan 7 muka surat prosa selepas tamat. Salinan fotostat di atas kertas saiz A4 dengan imej tunggal, halaman manuskrip dengan jumlah 249 folio. Imej halaman nombor 239 adalah dalam angka Arab dan halaman nombor 236 adalah dalam angka Arab Barat. Ini lain sikit. Pencanggahan ini disebabkan oleh fakta bahawa penomboran Arab hanya bermula daripada syair sebenar, manakala angka Arab Barat dimasukkan kemudian untuk memasukkan muka depan, muka surat tajuk dan mukadimah Jadi penomboran Arab ni terlepas muka surat 33, manakala muka surat 107 digunakan 2 kali, double. Terdapat 2 muka surat yang hilang, 2 hilang. Disalin dalam mesin fotostat baru, imej tulisan Melayu Jawi adalah jelas, tetapi manuskrip asal telah mengalami kerosakan, rosak di punya manuskrip kerana 24 muka surat telah koyak teruk. Versi hybrid. Versi hybrid ni versi lain pula. Versi hybrid boleh dibuat berdasarkan salinan ARPS dengan memasukkan halaman yang hilang dan terkoyak teruk daripada salinan AHA. Jadi versi hybrid ni akan mempunyai 239 halaman, tidak termasuk halaman tajuk dan mukadimah. Jadi halaman 1 berbahasa Arab dan muka surat 239 tak lengkap. Dan oleh itu perlu diambil kira lah dalam pengiraan baris dan kuatren. Hasilnya jumlah bilangan kuatren termasuk kata pengantar adalah 1905.5. Kuatren untuk membuat salinan kerja yang terbaik lah. Kerja transliterasi pada versi ini sepatutnya lebih cekap kerana tulisannya sangat mudah dibaca. Satu-satunya masalah ialah halaman dengan tepi koyak, di mana kuatren menjadi tidak lengkap, koyak tepi tak nampak. Menghadapi masalah yang dihadapi oleh skrip AHA lah. Sebenarnya skrip AHA ni banyak membantu, tapi ada yang terkoyak. Satu lagi versi tersilah ni adalah yang perlu dipertimbangkan lah, ialah skrip transliterasi Melayu Rumi, skrip Rom lah, dalam tulisan biasa ni yang dibuat oleh seorang lelaki Melayu di Simbanggang yang translate tadi atas permintaan Anthony Richard pada awal tadi. Dah translate dah terus selepas mendapat yang asli daripada Abang Hassan tadi. Jadi dah translate dah. Sebelum tu Jawi. Apabila beliau dipindahkan ke Kuching, Anthony Richard ni dia cuba mendapatkan bantuan daripada jurubahasa Majlis Negeri tu dan Perundangan Sarawak, tetapi tidak berjaya lah. Ia ditaip pada kertas foolscap dalam 205 muka surat macam itulah, dengan muka surat 46 dan 56 adalah salinan fotostat. Beliau telah melakukan usaha yang besar, tetapi sedikit kekangan telah beliau hadapi lah, kekangan beliau lah. Jadi nampaknya sejumlah besar halaman di mana Anthony Richard tidak dapat membuat terjemahan perkataan lah, kerana salinan fotostat yang dipakai negatif tadi tidak dapat difahami, dan terdapat banyaklah perkataan dialek Melayu, Arab dan dialek tempatan Saribas yang tidak dapat difahami, tidak dapat diuraikan oleh Anthony Richard ni. Ini adalah salah satu masalah dalam kerja transliterasi manuskrip Melayu Jawi lah, kerana sistem ejaan baku tidak tersedia untuk menentukan vokal yang hilang dalam perkataan Melayu. Bahasa Melayu Saribas ni lain, bahasa Melayu biasa lain, jadi dia nak translate tu susah. Walau bagaimanapun Anthony Richard mengharapkan untuk menerbitkannya dan berharap orang lain yang lebih layak daripada beliau dapat melakukan yang terbaik lah, kerana beliau kan tak panjang umur, jadi harap ada orang lain yang boleh sambung usaha beliau. Malangnya selepas menjaga dan mengusahakan syair selama 39 tahun, usahanya belum sepenuhnya membuahkan hasil, di mana beliau telah meninggal dunia pada tahun 2000.